Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang mikroorganisma yang berfaedah. Walaupun terdapat mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit, tetapi terdapat juga mikroorganisma yang berguna dan berfaedah dalam kehidupan seharian kita. Contohnya yang pertama adalah dalam bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, fungi digunakan untuk menghasilkan antibiotik seperti penisilin. Antibiotik ni kegunaannya ialah untuk membunuh mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Yang kedua ialah menyediakan vaksin. Bakteria dan virus digunakan untuk menghasilkan vaksin untuk mencegah penyakit tertentu. Biasanya bakteria dan virus ini yang telah dilemahkan dan dimatikan akan disuntik ke dalam badan kita untuk menghasilkan antibodi. Yang ketiga ialah menghasilkan insulin. Bakteria digunakan untuk menghasilkan insulin. Apa itu insulin? Ialah hormon. Biasanya badan kita menghasilkan insulin oleh kelenjar pankreas. Tetapi bagi pesakit diabetes mellitus, mereka tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup, menyebabkan mereka terpaksa menyuntik insulin bagi membantu mengawal aras gula dalam darah. Jadi insulin ini dihasilkan melalui DNA rekombinan, iaitu maklumat genetik, iaitu DNA yang menggabungkan maklumat genetik dua spesies organisma yang berlainan. Yang seterusnya dalam bidang pertanian, bakteria digunakan untuk merembeskan enzim selulis yang mencernakan selulosa kepada glukosa dalam salur makanan haiwan herbivor. Jadi bakteria ini membantu haiwan herbivor seperti lembu untuk mencernakan makanan. Yang seterusnya ialah bakteria. Itu bakteria pengikat nitrogen yang hanya ada dalam nodul akar tumbuhan kekacang yang mengikat nitrogen di atmosfera dan menukarkannya kepada nitrat. Jadi sangat penting untuk tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan ini memerlukan nitrat untuk menghasilkan protein tumbuhan. Tumbuhan tak boleh menggunakan nitrogen secara terus, maka nitrogen di atmosfera itu perlu ditukarkan kepada nitrat. Yang seterusnya ialah bakteria dan fungi digunakan untuk mengurai organisma mati kepada bahan lebih ringkas yang dapat menyuburkan tanah, iaitu sebahagian amonium. Bayangkan kalau ada haiwan besar yang mati tapi dia tidak diuraikan oleh bakteria dan fungi. Jadi apa yang akan berlaku pada alam sekitar kita? Kemudian seterusnya dalam bidang perindustrian, fungi tindakan ke atas kacang soya dapat menghasilkan kicap dan juga menaikkan adunan roti dan kek. Sebab fungi ni contohnya yeast, apabila ditambah dengan air gula, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi kalau kita buat donat, yeast ditambahkan dengan air gula dan ditambahkan dengan tepung, maka dia akan menyebabkan gas karbon dioksida yang terhasil itu akan menyebabkan adunan menjadi naik. Yang seterusnya ialah fungi digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Apabila yeast kita tambahkan dengan makanan yang berkanci ataupun bergula, dia akan menyebabkan berlakunya proses penapaian yang menghasilkan alkohol. Jadi kalau kita tambahkan yeast dengan air gula, maka kita akan dapat alkohol yang namanya etanol. Yang seterusnya, bakteria digunakan untuk menyingkirkan lemak dan tisu daripada kulit haiwan untuk pembuatan barangan kulit. Kita sambung dengan idea potensi kegunaan mikroorganisma. Yang pertama ialah serum bakteria Lactobacillus species digunakan untuk merawat air sisa dan anak cemar serta menyingkirkan bau busuk dalam sistem saliran seperti longkang, membuat baja kompos, menghasilkan enzim dan merawat sisa kumbahan. Serum bakteria Lactobacillus species ini kita boleh hasilkan sendiri di rumah dengan menggunakan air beras dan juga susu. Yang kedua ialah yeast boleh menghasilkan larutan pembersih ekoenzim daripada sisa pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran melalui penapaian. Inilah aplikasi teknologi hijau dalam bioteknologi. Kalau ada kulit-kulit buah-buahan seperti kulit limau yang kita tak gunakan, yang kita akan buang, kita boleh gunakan dia untuk menghasilkan larutan ekoenzim ini yang boleh digunakan sebagai larutan pembersih dan juga boleh digunakan sebagai baja. Yang seterusnya ialah
Bakteria digunakan untuk menghasilkan bioplastik yang terbiodegradasi. Terbiodegradasi maksudnya yang boleh diuraikan. Okay, contohnya kita boleh gunakan kulit pisang untuk menghasilkan plastik, bioplastik. Yang seterusnya ialah bakteria boleh digunakan untuk menguraikan dan membersihkan tumpahan minyak di laut. Jadi bakteria ni akan merekutkan minyak. Okay, itu saja untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih.